Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni dah masuk 1 Zulhijjah. Kita apa hari lagi dah nak raya haji. Okey, jadi sempena nak raya haji ni dah masuk bulan Zulhijjah ni, saya nak cakap sikit lah pasal ibadah korban untuk semua. Okey, sponsor bukan dari saya macam biasa. Saya Ain. Okey, daripada tim CDZ Al-Haraman. Kebakaran kami adalah untuk membantu golongan punya masalah ketum, dadah dan koroi. Okey, macam mana semua sihat hari ni? Okey, yang sedang bekerja, selamat bekerja. Okey, yang tengah tengok live ni, saya minta tolong semua share live ni supaya orang semua dapat tahu tentang kelebihan set jus Haromai. Okey, yang mana tahu dah pasal jus Haromai, yang mana dah try pasal jus Haromai, kalau nak bagi feedback boleh bagi feedback kat kami. Kami akan letakkan dekat page kami, okey, sebagai tanda terima kasih tuan-tuan yang dah try dan yang telah berjaya berhenti daripada masalah ketagihan ketum dan koroi. Okey, biasa saya buat Okey, jadi hari ni saya nak kaitkan sikit tentang ibadah korban. Okey, ibadah korban dengan kenapa kena apa kena mengenai ibadah korban ni dengan set jus Haromai, ataupun apa kena mengena ibadah korban ni dengan tuan-tuan nak berhenti ketum, nak berhenti dadah, nak berhenti koroi, nak berhenti merokok. Okey, nak berhenti merokok, nak berhenti vape. Okey, apa dia punya kaitan dia. Makanan kami adalah ya. Okey, saya akan start dululah supaya sebelum tu saya nak cerita dululah tentang set jus Haromai. Okey, set jus Haromai ni berharga RM130. Okey, RM130. Saya kata berbaloi sebab dalam ni dia bukan ada satu item, ada dua item, iaitu minyak Haromai dan juga set maafkan saya, minyak Haromai dan juga jus Haromai. Okey, macam dalam gambar kat sebelah tu, kalau dapat tengok ada dua item, iaitu jus Haromai dengan minyak Haromai. Okey, memang akan dapat dua item. Dia tak boleh beli asing-asing. Kalau minyak Haromai, ya kami jual asing. Kalau jus Haromai, kami tak jual asing. Okey, sebab siapa yang nak berhenti daripada ketagihan memang akan kena minum ataupun kena bancur dua set ni sekali. Okey, sebab tu kami tak jual secara asing jus Haromai ni. Okey, apa yang saya cakap? Okey, set jus Haromai ni dia mengandung 44 jenis akar dan herba organik, 100% organik, dan produk ni juga 100% produk Bumi Putra, insyaAllah halal dan suci lah. Okey, sebab kami saya sendiri pun tengok proses buat dia macam mana, dan saya boleh katalah memang proses buat dia sangat bersih. Okey, dan dia telah dibaca ataupun telah dibaca dengan selawat Nabi. Okey, ayat-ayat Quran, surah-surah terpilih. Okey, waktu kami tengah packaging benda ni lah, maksudnya sepanjang proses buat ni memang proses buat dia dengan teliti dan bersih lah. Okey, dibuat daripada 44 akar kayu organik tu. Antara dia adalah air tongkat ali, ubi jaga, lancah besi, lancah tembaga dan daun pegaga. Sebanyak lagi daun semas cotek, tongkat ali ada, banyak lagi. Siapa nak tahu khasiat dia, okey, boleh pergi kat webpage kami pun ada. Lepas tu ada live kami sebelum ni, kami dah bagi tahu dah. Antara banyak, dia punya banyak sangat-sangat. Dia punya akar kayu yang digunakan, herba organik yang digunakan, dan setiap satu herba tu dia ada khasiat ataupun efek dia sendirilah. Okey, sebab tu kami cakap, okey, siapa yang nak try ni memang kena try dengan konsisten. Sebab kalau tak try dengan konsisten, rasa macam akar kayu guna memang akar kayu organik. Okey, jadi dia ambil masa sikit lah jadi efek dengan badan, nak jadi efektif dengan badan, nak jadi serasi dengan badan. Okey,
dia nak dapat kesan tu lambat sikit. Sebab dia adalah kat kayu, dia bukannya ada bahan kimia atau bahan macam ubat tahan sakit ke apa yang kami memang tak letak. Jadi dia ikut antibody. Okey. Jadi siapa yang nak beli ni memang kena betul-betul nekat nak berhenti, memang kena betul-betul sedia nak berhenti, memang kena betul-betul berkorban untuk nak berhenti, nak buang semua benda ni. Dia kena korban masa dia, kena korban duit dia. Okey, dan kena korban tenaga dia. Memang kena korban fizikal, mental, semua kena berkorban. Memang kena fokus betul-betul untuk berhenti. Okey, insya-Allah baru nampak kesan. Kita tak nak berhenti main-main, takkan baik orang bagi kita kata produk ni bagus nak beli, memang tak jadilah. Sebab setiap orang ada dia punya antibody sendiri, setiap orang tahu dia punya kelemahan dan kelebihan dia sendiri. Jadi orang tu lah tuan-tuan sendiri dia kena atasi benda tu. Okey, ada setengah orang dia rasa macam badan dia cepat sakit-sakit, cepat lengar-lengar. Dia kena tahu dia kena buat apa, kena sabun minyak. Ada setengah orang tak ada masalah tu, tak ada masalah rasa nak muntah, rasa nak loya. Dia kena buat apa? Dia sendiri yang kena cari masalah tu, dia sendiri kena settle masalah tu. Okey, takat rasa-rasa letih-letih badan, tak larat badan nak buat kerja, tiba-tiba dah rasa give up, tak boleh juga, tak boleh nak berhenti juga. Okey, jadi saya akan teruskan dengan tajuk saya hari ni lah. Okey, saya akan ambil tajuk saya hari ni adalah ibadah korban. Sebab dah masuk satu Zulhijjah kan, dah berapa hari lagi kita dah nak nak berhenti, nak raya. Okey, nak raya haji. Jadi setiap orang semua, tuan-tuan semua dah get ready nak buat korban. Okey, untuk hari raya haji nanti. Okey, jadi saya nak cakap sikit lah pasal ibadah korban untuk hari ni, iaitu rukun Islam kita yang kelima. Okey, bila cakap pasal ibadah korban ni mesti akan terlintas lah. Okey, ibadah korban yang tuan akan buat nanti masa raya haji, ataupun aktiviti untuk sembelih haiwan ternakan tuan-tuan. Contoh dia lembu, kambing, rebau. Lepas tu unta janganlah. Unta sebenarnya belah-belah sana lah, belah-belah timur lah akan buat unta. Kalau kita belah sini selalunya akan jadi lembu lah. Lembu memang pilihan utama lah. Okey, bila cakap pasal ibadah korban. Okey, korban ni senang je nak cakap. Ibadah korban, ibadah korban. Kalau nak buat korban tu, yang tu yang susah. Dan nak berkorban lagilah susah. Okey, nak berkorban dan nak berkorban, nak start berkorban tu pun susah. Okey, sebab tu saya nak cakap pasal perjuangan, itu pengorbanan dan iktibar yang kita boleh ambil lah daripada kisah Nabi Ibrahim AS dan juga anak dia Nabi Ismail. Okey, yang mana sebelum ni kita semua tahu, okey, Nabi Ibrahim adalah bapa kepada Nabi Ismail yang dapat mimpi kena sembelih anak dia sendiri, iaitu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni dan kena sembelih anak dia sendiri, Nabi Ismail. Okey, dan Nabi Ibrahim sebagaimana yang kita semua tahu, okey, Nabi Ibrahim sangat taat kepada perintah Allah. Okey, dia akan turut segala perintah Allah. Okey, yang mana Allah dah utuskan dia sebelum ni untuk tinggalkan bini dia Siti Hajar dan juga Nabi Ibrahim masa tu kecil lagi, tengah-tengah padang pasir yang kerikontang, tak ada apa tu. Okey, waktu tu pun dia sanggup tinggalkan sebabkan perintah Allah. Dia memang seorang Nabi yang sangat-sangat baik, Nabi yang sangat-sangat taat kepada perintah Allah. Dan isteri dia juga Siti Hajar yang memang isteri yang orang kata sangat memahami, yang faham tugasnya suami. Okey, sebab tu kita ni semua ada kaitan dikenal dengan pengorbanan tuan-tuan yang ternyata tu macam mana bini isteri tuan-tuan yang sanggup call kami, okey, tanya kami tentang Syed Juz Haramain ni sebab nak bantu tuan-tuan, yang faham tuan-tuan nak berhenti, yang faham tuan-tuan pun dah tak larat dah nak minum ketum, yang faham tuan-tuan pun dah habis duit banyak dengan ketum, dadah dan sebagainya, dan isteri tuan pun dah tak tahan nak tengok tuan-tuan jadi macam ni. Dah lembek sangat, dah lembek, okey, kurui, agresif, suka-suka nak marah, suka kuat melenting. Okey, dah lepas tu isteri tuan-tuan tak tahan, dia pula yang berkorban untuk telefon kami, untuk cerita masalah dia dengan tuan-tuan kepada kami supaya kami dapat bantu tuan-tuan. Okey, saya memang salut lah kat isteri-isteri yang sanggup buat macam tu, sebab saya tahu benda tu bukan senang nak buat, susah nak buat.
Okey, jadi saya sangat-sangat berterima kasih lah kepada perempuan yang sanggup bersusah payah untuk bantu suami perempuan semua untuk berhenti daripada masalah ketagihan ni. Okey, dan seterusnya adalah kisah Nabi saya masuk balik kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Okey, yang sanggup sembelih Nabi Ismail sebab dapat utusan daripada Allah. Wahai dia tak tahu kata tu satu ujian kepada Nabi Ibrahim lah. Sebab Allah nak uji dia sejauh mana kasih sayang dia terhadap anak dia, dan sejauh mana ketaatan dia, sejauh mana dia taat kepada perintah Allah lah. Sejauh mana Nabi Ibrahim ni taat kepada perintah Allah. Jadi waktu dia nak sembelih Nabi Ismail tu, Allah telah gantikan Nabi Ismail tadi dengan seekor kambing lah. Maafkan saya tak boleh sebut. Seekor haiwan, seekor binatang peliharaan yang lain lah, atau binatang yang lain. Okey, maka terlepaslah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar tadi daripada ujian Allah yang sangat berat. Okey, sangat berat. So nak sembelih anak sendiri kot, sanggup berkorban untuk sembelih anak dia sendiri sebab perintah daripada Allah. Macam tu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat ujian daripada Allah, okey, tuan-tuan dah terjebak dengan ketum, terjebak dengan dadah, terjebak dengan benda-benda ketagihan yang lain, tuan-tuan nak kembali balik ke pangkal jalan, nak buang semua benda ni. Okay, masih ada masa yang Allah bagi kat tuan-tuan, terdetik hati tuan-tuan nak ubah hidup tuan-tuan daripada masalah ketagihan macam ni kepada masalah yang kepada kehidupan yang lebih baik. Tuan-tuan jangan sia-siakan peluang ni. Sebab mungkin Allah akan detikkan sekali sahaja ke hati tuan-tuan untuk berubah. Okey, tuan-tuan kena gunakan peluang ni dengan cuba ubah diri tuan-tuan jadi lebih baik. Saya tak kira lah tuan-tuan ubah diri tuan-tuan dengan set penawar Haramain ke, tuan-tuan ubah diri tuan-tuan sendiri tanpa bantuan ke, tuan-tuan sekurang-kurang ni tuan-tuan usaha untuk ubah. Sebab mungkin peluang yang tuan-tuan dapat ni sekali saja Allah detikkan. Mungkin lepas-lepas ni Allah tak detikkan ke hati tuan-tuan dah untuk berubah. Okey, jadi saya minta sangat-sangat tuan-tuan, okey, fikir balik, fikir masa depan tuan-tuan yang jauh lagi, yang tuan-tuan semakin hari semakin bertambah umur tuan-tuan, dia tak akan berkurang. Jadi semakin hari semakin banyak masalah yang tuan hadapi, tuan-tuan akan dapat. Okey, jadi nasihat saya kat sini, okey, saya minta sangat tuan-tuan fikir banyak kali, fikir tentang family, fikir tentang diri tuan-tuan, fikir tentang ibadah tuan-tuan dengan Allah, fikir tentang hubungan tuan-tuan dengan orang sekeliling dan Allah juga. Okey, mungkin ni cara Allah nak bantu tuan-tuan untuk berhenti daripada masalah ketagihan ni. Okey, jadi jangan sia-siakan peluang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada masa lagi untuk berubah, tolonglah berubah. Sebab ni untuk kebaikan semua. Okey, untuk kebaikan diri tuan-tuan, untuk kebaikan tuan-tuan dengan family tuan-tuan, untuk kebaikan diri tuan-tuan dengan Allah. Okey, mana terlepas tuan-tuan berhenti daripada buat benda yang tak elok ni, Allah akan gandakan rezeki tuan-tuan, Allah akan lapangkan dada tuan-tuan, Allah akan beri nikmat yang sangat besar kepada tuan-tuan yang tuan-tuan tak dapat rasa sebelum ni. Kita sebagai manusia, kita kena berubah ke arah yang lebih baik setiap hari. Okay, bukan setiap hari sama saja ataupun lagi buruk pada semalam. Okey, kalau tuan-tuan dah sedar diri tuan-tuan tu semakin hari semakin buruk, tuan-tuan kemarin minum satu bungkus, hari ni minum 2 bungkus, kiranya setiap hari tuan-tuan nak kena lagi buruk. Tuan-tuan kena stop. Okey, unduk ke belakang, cari jalan untuk selesaikan masalah ni untuk jadi lebih baik. Okey, pada hari sebelumnya. Okey, semoga bermanfaat apa yang saya cuba sampaikan ni untuk tuan-tuan. Okey, selamat menyambut bulan Zulhijjah dan selamat menunaikan ibadah korban kepada tuan-tuan, dan selamat juga menyambut hari raya korban kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Okey, jadikan raya korban ataupun ibadah bulan Zulhijjah tahun ini adalah bermanfaat untuk tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan dan orang sekeliling. Okey, setakat tu dulu live saya pada pagi ni. Okey, petang kita jumpa lagi insya-Allah. Kita bakaran kami adalah untuk bantu golongan yang punya masalah keturunan dan Quran. Assalamualaikum.